Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini, Cikgu Izni akan mengajar kamu sejarah tahun 4. Okay, kita lihat tajuk pertama. Mari belajar sejarah dan unit 1 mengenali sejarah. Objektif hari ini, murid-murid akan dapat memperincikan pengertian sejarah dan sumber sejarah. Seterusnya, murid-murid akan dapat menyatakan konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi. Seterusnya, murid-murid akan dapat menjelaskan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Jadi, mari kita lihat pengertian sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Justru sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Terdapat 5 orang sejarawan yang telah memberi pandangan tentang sejarah. Kita lihat ada Herodotus, Ibn Khaldun, IHK, Tan Sri Dr. Koo Kay Kim, Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Ada 5. Kita lihat yang pertama iaitu Herodotus. Herodotus menjelaskan sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Kita lihat yang kedua. Ibn Khaldun menyatakan sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ketiga, IHK menyatakan sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Seterusnya, Tan Sri Dr. Koo Kay Kim menyatakan sejarah merujuk peristiwa yang pernah berlaku atau sudah berlaku. Dan yang terakhir kita lihat Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim menyatakan sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jadi di sini ada 5 pandangan sejarawan tentang sejarah. Seterusnya kita lihat sumber sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Di sini terdapat 2 sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Jadi kita lihat lebih mendalam tentang sumber primer. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer ni berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contoh sumber primer ialah fosil. Fosil yang ini. Manuskrip ini contoh dia, boleh tengok. Dan dokumen rasmi atau artifak. Dokumen rasmi ni contoh surat-surat yang penting lah. Yang telah berlaku dalam sejarah. Seterusnya artifak. Kita lihat artifak ni ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata atau duit shilling. Seterusnya kita lihat sumber sekunder. Apa itu sumber sekunder? Mari kita lihat. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Ini adalah sumber sekunder iaitu buku, majalah, akhbar dan risalah-risalah. Jadi kita dah lihat 2 sumber sejarah iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kita lihat pula konsep masa dan ruang. Ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku.
Urutan masa ni dikenali sebagai kronologi. Jadi, setiap peristiwa sejarah yang telah berlaku perlu ada urutan masa yang dikenali sebagai kronologi. Okay. Konsep masa ni dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan juga alaf. Konsep masa ini juga dilihat mengikut zaman, iaitu dipecahkan kepada dua zaman. Zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Kita lihat garis masa ni, rajah garis masa. Yang warna pink ni zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi kita bahagikan kepada dekad, abad dan juga alaf. Okay, tengok dekat sini. Konsep ruang masa dan masa memudahkan kita. Okey, cikgu silap. Kita memahami peristiwa sejarah. Okay, konsep ruang dan masa ni mudahkan kita memahami sejarah yang berlaku. Contoh berlaku telah berlaku lah. Contoh berlaku pada tahun lepas, bermula dengan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun sampailah Disember. Maksudnya dalam setahun tu kita dapat lihat apa peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okay, oleh itu kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Jadi untuk bagi peristiwa sejarah ni kita lihat dengan lengkap dan tersusun perlu ada garis masa. Seterusnya kita lihat kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa masa lalu. Dekat sini cikgu letak 3 kepentingan dia. Yang pertama, supaya kita tidak dapat mengulangi kesilapan yang dibuat pada masa lalu. Contohnya sebelum ni kita ada buat perkara yang tidak elok. Jadi bila kita dah ada peristiwa sejarah tu kita takkan buat lah. Kita takkan ulangi lagi. Yang kedua, agar dapat memajukan diri ke arah yang lebih maju. Jadi dengan peristiwa masa lalu tu kita akan dapat ubah diri kita ke arah yang lebih baik. Okay, dan yang ketiga, kita akan dapat membuat penilaian tentang perkara yang telah berlaku. Contohnya peristiwa yang telah berlaku tahun lepas. Kita boleh buat penilaian lah. Yang mana baik, yang mana buruk, yang mana untuk kita tingkatkan dan yang mana untuk kita tinggalkan. Jadi kita telah selesai topik pengajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat faham dan dapat perincikan tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Dengan ini cikgu ada bagi tugasan untuk kamu buat. Okay, kita tengok tugasan pertama. Kamu perlu perincikan maksud sejarah yang telah kamu faham dan sertakan satu pandangan sejarah tentang pengertian sejarah. Okay, berikan maksud dan satu pandangan sejarawan. Ada 5 tadi kan? Ambil 1 saja. Okay, seterusnya kamu kena jelaskan perbezaan sumber primer. Jelaskan perbezaan sumber primer dan sumber sekunder. Okay, seterusnya nombor 3, kamu perlu nyatakan satu kepentingan urutan masa dalam mengkaji peristiwa sejarah. Dan yang terakhir, kamu perlu bina peta minda tentang 3 kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa masa lalu. Jadi ada 4 tugasan ni. Cikgu nak kamu buat dalam satu buku tulis. Jadi cikgu nak kamu sediakan satu buku tulis mata pelajaran sejarah untuk kamu selesaikan tugasan ni. Setelah selesai, kamu boleh hantar tugasan yang dah siap dekat cikgu melalui WhatsApp. Ataupun sekiranya ada pertanyaan, boleh tanya personal dengan cikgu. Okey, itu saja tugasan dan topik yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, selamat menyiapkan tugasan semua. Assalamualaikum.